Dan hari ini saudara, satu lagi sudah pun terserah apabila Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution dia menyatakan bahawa pihak kementeriannya bersedia untuk membentangkan isu pelupusan saham syarikat Irish Corporation Berhad dalam kabinet nanti. Ini Irish Corporation ni juga ada di belakangnya tu, ada ekorannya, ada ekor-ekornya, adanya bau-baunya. Sebab isu ini pemberian tender di bawah Kementerian Dalam Negeri oleh kerajaan, waktu katanya Kerajaan Perikatan Nasional bagi projek sistem keselamatan bersepadu untuk Jabatan Immigration oleh strategi Irish Corporation. Ada elemen-elemen yang meragukan. Dan bila kita dengar kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia kata pihaknya bersedia akan membentangkan, mana dia dah ready, dia dah dapat dah segala fakta-fakta untuk dibentangkan. Bersedialah saudara. Ada lagi, apakah itu belum lagi masuk cerita Bistarinet. Sebenarnya saudara, berderet-deret bersusun-susun. Tapi janganlah pula kata ini semua Zaid Amidi punya pasal. Pasal apa nak salahkan orang, saudara? Itu keadaan. Saya malah nak meneruskan benda begini. Kita cerita yang lain pula apabila saya mendapati bahawa sekarang ni 6 negeri sudah pun bersetuju untuk membubarkan Dewan Negerinya, iaitu 2 minggu sebelum berakhirnya bulan Jun akan datang. Alhamdulillah. Jadi 6 negeri itu mereka dah bersepakat lah. Iaitu negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Akhirnya mereka mencapai persetujuan. Ini pertemuan di kalangan menteri-menteri besar dan ketua menteri negeri tersebut. Mereka bersetuju untuk mengadakan pilihan raya, iaitu membubarkan Dewan Negeri itu 2 minggu. 2 minggu sebelum berakhirnya bulan Jun. Sekarang ni Februari. Februari, Mac, April, Mei, Jun. 4 bulan lagi. Mungkin lewat sikit lagi, 5 bulan lagi akan ada pilihan raya Dewan Undangan Negeri melengkapkan pilihan raya umum PRU yang ke-15 saudara. Dan pastilah macam-macam cerita pula lagi akan timbul. Kita tak mau fikir soal itu saudara. Dah timbul pula cerita kononnya. Saya dapat tengok tu bahawa Presiden Pejuang Datuk Mukhris Mahathir sudah pun menemui pimpinan parti-parti, sama ada Parti Harapan ataupun daripada Parti PAS katanya. Minta kalau boleh biarlah bagilah 2 seat di Kedah, sebab dia nak, bagi saya Mukhris sedang berusaha untuk menyelamatkan hayat politiknya. Saudara, itu yang saya dapat bahawa akhirnya kalau jumpa Parti Harapan waktu yang sama, jumpa pula dengan PAS, apakah Mukhris main 2 kolam? Mungkin itu gamaknya membuatkan Dr. Mahathir marah. Mungkin, tak tahulah saya. Saudara Nur Haim dia kaya dengan duit, lebih baik minta sedekah. Dah tentu halal. Saudara Nur Haim, kadang-kadang saya merasa begitu saudara. Biarlah kita, arwah Allahyarham ibu saya selalu berpesan, jangan kamu ambil duit haram, sebab itu akan jadi darah daging untuk anak cucu kita makan saudara. Itu keadaannya saudara. Dan bila dalam keadaan begitu, saya tengok pula untuk menghadapi pilihan raya nanti, kalau benarlah akaun Bersatu masih dibekukan, tiba-tiba ada pula pimpinan PAS. Dia mengatakan, dia Dr. Zawawi tak silap saya, dia kata PAS boleh sedia bantu Bersatu dengan kewangan. Saya termenung. Datang dari mana? Selama hari ini banyak orang mengatakan PAS tidak mempunyai kewangan yang kukuh. Sebab itu mereka bersandar dengan UMNO, bersandar dengan Perikatan Nasional. Tapi sekarang dia kata dia mempunyai kewangan yang kukuh untuk membantu Parti Bersatu dalam menghadapi pilihan yang akan datang. Saya kata, datang dari mana? Bagaimanapun kita tak mau persoalkan apakah duit itu datang daripada langit ataupun ada orang sponsor, apakah duit datang daripada Kelantan, daripada Terengganu. Wallahu alam bisawab, kita tak mau campur urusan itu. Cuma yang saya menghairankan, di saat-saat lagi 4-5 bulan nak menghadapi pilihan raya, tiba-tiba pimpinan PAS mengatakan mereka punya wang. Okeylah tu saudara. Samsul Trident dia kata tin milu ada banyak. Okeylah tu. Selagi Dr. Ring kita dia kata Boboy ni nak selamatkan diri. Benar nampak gayanya. Sebab Boboy main 2 kolam gayanya. Cik Awang dia kata tidurkan terus. Tidurkan siapa saudara? Saya bagi saya lah. Saya satu benda saja. Apabila kamu berada di anjung kuasa,
kamu sepatutnya menolong warga bangsa kamu memperjuangkan bangsa kamu. Jangan sekali-kali kamu khianati bangsa kamu. Kalau projek Jana Wibawa itu untuk kontraktor Bumi Putra, pastikan Bumi Putra, bukan ada orang segala Tan Tiong Ciong dan apa semua tu. Bumi Putra mesti dibantu bila kamu berada di atas sana. Sebab itu saya mengharapkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda hadir dengan janji untuk menangani derita rakyat. Santunilah rakyat yang sedang menderita. Kita mengharapkan dalam tempoh 2 hari nanti adalah bajet-bajet yang paling tidak pun melegakan sedikit kehidupan rakyat yang sekarang ini terhimpit dan tersepit di lembah derita. Kemudian dan pagi Wan Saiful dan hari ini kadarnya hari ini juga di Shah Alam. Di Mahkamah Shah Alam ada lagi apabila bernama melaporkan ahli perniagaan Adam Radlan, Adam Muhammad yang didakwa semalam 2 tuduhan. Hari ini dia dakwa lagi di Mahkamah Session Shah Alam atas 2 lagi tuduhan menerima rasuah berjumlah 41 juta berhubung projek Jana Wibawa. Dan dia sebagai orang penting kan ni, dia mengikut kedua-dua tertuduh, ahli perniagaan berkenaan didakwa menerima suapan berjumlah 41 juta daripada Lian Tan Chuan. Lagi ini keadaannya saudara. Ada keterangan melakukan kesalahan itu tempat dia terima duit dekat CIMB Bank Cawangan Jaya 1 di PJ di Pilihan Jaya saudara. Tarikhnya siap 26 November 2021. Jangan main-main dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tak usah kamu nak bermusuh, jangan kamu nak jadi penyakit. Mereka bila buat siasatan tu sampai ke lubang cacing mereka ikut saudara. Dan kita punya SPRM ni saudara memanglah antara yang terbaik macam pihak polis. Saudara jangan nak nafikan. Sebab saudara rekod terus. Kerana mendapatkan projek itu di Ibu Pejabat Daerah Kelang Utara bagi pembinaan jalan di Sungai Adam ke Kampung Banat di Perlis. Kemudian adalah didakwa melakukan kesalahan itu di CIMB Bank Cawangan Jaya 1. Itu keadaan saudara. Jadi kita sekarang ni memerlukan penjelasan lah. Tan Sri Muhyiddin selaku mantan Perdana Menteri. Sebab itulah gamaknya ketua pengurusi pertubuhan kontraktor Bumi Putra mereka mengadu pula dengan Datuk Ismail Sabri berhubung kepincangan tersebut, tapi tak ada tindakan pun. Ini saya melihat saudara bahawa saya merasakan tuduhan SPRM terhadap 2 orang ni saudara akan membuka ini macam kata Pandora Box ataupun kotak yang mengandungi segala cacing-cacing ulat-ulat yang akhirnya terbongkar saudara. Banyak lagi rupanya. Sebab situ di Johor Jana Wibawa, di Shah Alam Jana Wibawa, di Kuala Lumpur Jana Wibawa. Apakah tidak ada di Perlis? Apakah tidak ada di Pulau Pinang? Apakah tidak ada di Kelantan, di Kuantan dan sebagainya? Kalau terbongkar satu demi satu, saya rasa tak tidur malam. Sebab itu bila kita dengar Wan Saiful dia ambil keputusan, dia letak jawatan sebagai ketua perangan, ini tak ada masalah sangat pada kita. You nak pegang jawatan, berpeganglah. Kononnya nak tunjuklah bahawa Wibawanya parti sebut. Bila bawa ke mahkamah letak jawatan. Ini sebenarnya nak menyindir Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu saya katakan mereka pula menuduh bahawa ini apa yang berlaku semalam, pendedahan, siasatan yang dilakukan oleh SPRM terhadap skandal Jana Wibawa ini kononnya datang daripada arahan Datuk Seri Zahid. Tak betul. Dia tak campur pun. Kalau dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kawalan terhadap SPRM, dah lama kes dia buang. Ini tidak, kes dia masih lagi bergelut di mahkamah. Saya rasa saya tak nampak saudara. Tetapi jangan lupa Perdana Menteri kita hari ini adalah penentang tega nombor 1 berhubung soal-soal kebejahatan dalam rasuah ini. Sebab itu cuma kita tengoklah, cuma tak seronoklah bila ada orang pula menuduh sama ada benda itu benar atau tidak. Dia kata dia mendengar saja, tapi tak perlulah diwawarkan apabila tersiar dalam media sosial mengatakan bahawa ini SPRM menawarkan kepada Wan Saiful wang. Saya kata ini tak betul tu, dan itu telah pun dijawab oleh Ketua Pengarah SPRM.
Jadi kata SPRM, kenyataan seorang individu yang membuat tuduhan kononnya Suruhanjaya Pencegah Rasuah menawarkan 10 juta kepada Ketua Perangan Parti Bersatu Datuk Wan Saiful untuk membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kes rasuah disifatkan sebagai fitnah dan tidak bertanggungjawab. Saya melihat sebenarnya saya ini adalah ini usaha-usaha untuk buat pagar-pagar supaya saya yakin saya jana wibawa ni dia tidak akan lari daripada akan juga saya yakin akan terkait dengan Tan Sri Muhyiddin, kerana SPRM pun dah mengatakan bahawa mereka memanggil Tan Sri Muhyiddin bukan sebagai saksi, tapi beliau adalah orang yang sedang disiasat. Ini keadaannya. Apakah mereka berusaha untuk mewujudkan pagar-pagar defense lebih awal? Saya tak tahulah saya. Bagaimanapun kita pulanglah pada SPRM. Saya tak nak mau mencampuri urusan SPRM. Cuma yang saya tekankan, kenapakah di saat rakyat susah saudara, warga bangsa kita susah, kontraktor gulung tikar, berapa ramai kontraktor kelas A, kelas B yang hidupnya cukup menderita. Kesannya apabila PKP, bukan hanya COVID-19, kesannya apabila keputusan dibuat supaya kita mengadakan perintah kawalan pergerakan yang terpanjang sebegitu lama, yang menimbulkan macam-macam persepsi. Ada orang mengatakan kerana itu usaha untuk mengekalkan beliau sebagai Perdana Menteri, khawatir nanti ada usul ni tak percaya dan sebagainya. Ada pula mengatakan diwujudkan suasana tersebut supaya boleh digunakan wang negara. Sebab kalau negara dalam keadaan darurat, bolehlah digunakan pakai tanpa mendapat kelulusan di Parlimen. Itu membuka ruang untuk orang merasakan, mewujudkan persepsi. Persoalan inilah saudara yang harus kita lihat sebenarnya bagaimana rakyat sudah hidup dan susah. Saya melihat kehidupan rakyat yang sukar. Soal kamu nak sapu duit ke apa semua itu antara kamu dengan Allah SWT, kamu dengan undang-undang. Tapi kamu sanggup wujudkan dana wibawa ini, tetapi bukan untuk Bumiputera. Ini keadaan saya. Bagi saya ini seolah-olah mengkhianati perjuangan bangsa kita. Saya sedih saudara bila tengok begitu. Berapa ramai kontraktor ada yang bunuh diri. Masalah waktu itu berapa ramai yang mengangkat bendera putih, makanan dah tak ada di rumah. Kalau kita bercakap benda begitu, orang kata kita ni busuk sangat, mulut kita ni jahat sangat kita ni. Saya bukan nak saya mengungkapkan persoalan ini saudara semata-mata untuk menyedarkan pimpinan. Anda berada di anjung kuasa, itu persoalan anda lah. Hidup senang lenang, makan sedap dan sebagainya. Kami tak ambil tahu, tetapi jangan sesekali menjadikan rakyat terperangkap dalam kehidupan yang semakin sukar. Itu saja yang selalu saya cakapkan. Dari awal saya mengadakan bicara saya sentiasa meletakkan rakyat di hadapan. Dan saya akan cepat marah apabila melihat pimpinan seolah-olah buat tak tahu saja tentang rakyat ini. Macam mana kita rasa ini nak menafikan wujudnya program jana wibawa ini orang lain yang dapat. Rakyat melihat. Sebab itu kadang-kadang kita merasakan bahawa kita lah jadi pengemis di bumi sendiri. Saudara Mino Puah Mochi, dia kata kontraktor yang terlibat itu punya rekod gagal siapkan projek tapi masih kekal dapat. Bagi saya saudara, soal kontraktor gagal ke, kalau kontraktor Bumiputera diberi, dia gagal, bantulah. Mungkin mereka tidak punya pengalaman, tapi bagi pada bukan Melayu dan akhirnya gagal pula. Ini yang dipertikaikan saudara. Lepas itu bila kita cakap benda begitu, nak ambil tindakan undang-undang. Sikit-sikit nak ambil tindakan undang-undang. Ini bukan soal satu benda yang kita nak menuduh itu dan ini, tapi ini soal fakta saudara.